Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, so hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menentukan sama ada titik P di dalam garis lurus. Okey, titik P terletak pada garis lurus yang diberikan ataupun tidak. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, soalan dia melalui persamaan. Ni persamaan dia, y sama juga dengan 3x tambah 2 melalui titik P 28. So kita kena tahu yang pertama nilai 28. 2 ini berada di paksi X, manakala 8 ini berada di paksi Y. Okey. So untuk kita tahu sama ada dia berada di titik di dalam persamaan itu ataupun tidak, kita kena gantikan dia dalam persamaan. Y sama juga dengan yang ada beri inilah. Y sama juga dengan 3x tambah 2. So kita gantikan sama ada dia sama atau tidak. Kita tengok contoh okey, ni 8 y 8 sama juga dengan 3 x berapa? X tu 2. Okey, kita buka kurungan, letak 2. Okey, tambah 2. Okey, so kat sini 8, 3 darab 2 6, betul? 3 darab 2 6 tambah 2. So kita tahu 6 tambah 2 sama dengan 8. Ni pun 8. So dia berada pada persamaan y sama juga dengan 3x tambah 2. Sebab apa? Sebab dia sama. Kalau dia lain, maksudnya dia tak berada pada persamaan itu. Kalau macam ni dia sama. So dia termasuk dalam persamaan ni. Titik P ini berada dalam persamaan, iaitu garis dengan keturunan 3 ni. Y sama juga dengan 3x tambah 2. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan B ini dalam x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1 melalui titik P 6 negatif 2. Okey, langkah yang sama, cara yang sama. Okey, kita labelkan dulu sebab kita tak nak awak salah. Ini x, ini y. Okey, kalau kita boleh nampak dekat sini, y dia adalah negatif 2. So yang pertama, pelajar jangan buat silap. Jangan tertinggal negatif. Okey, so negatif jangan tinggal. Okey, kita masukkan nilai x. X ialah 6. Okey, 6. Boleh nampak Okey, per 2, per 3. Okey, tambah y ialah negatif 2. Masukkan negatif 2 per 2 sama dengan 1. Okey, kita selesaikan. Negatif 2 per 2. 6 per 3 sama juga dengan 2. Okey, negatif 2 per 2 ditambah dulu. Okey, negatif 2 per 2. Tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 1. Kita buatkan kurungan. Sama dengan 1. Okey, So, ni tambah. Tolak dengan tambah, dia akan jadi tolak. So 2 tolak 1 sama dengan 1. Betul tak 2 tolak 1 sama dengan 1? Ya, betul. So yang ni sama tak? Sama. Maka titik P 6 negatif 2 berada pada persamaan x per 3 tambah y per 2 sama dengan 1. Okey, itu saja. Kalau tak sama, dia tidak terletak pada persamaan itu, garis persamaan itu, garis lurus. Kalau kita tengok okay. So kita pergi pada next soalan. Okay, bye. Okey, baik. Okay, kita jumpa lagi untuk yang seterusnya, iaitu menentukan sama ada pasangan garis lurus. Okey, ada dua garis lurus. Kita nak tahu sama ada dia selari ataupun tidak. Faham tak maksud selari? Selari. Yang macam ni. Macam tu. Nampak tak yang ada tanda tu? Kita nak tentukan sama ada selari atau tidak. Ni ada dia punya kecerunan. Saya nak tanya awak pula. Kecerunan tu huruf apa? Kalau dekat Y sama juga dengan MX tambah C. Dekat huruf M. Kan? So, mesti depan dia adalah menggunakan Y sama juga dengan MX tambah C untuk kita mengetahui dia punya kecerunan. Okey, So, kita pergi terus pada soalan. Garis lurus Y sama juga dengan 3X tambah 8 dan 6Y sama juga dengan 3X tolak 9. Okey, Kita tengok dekat sini. M dia dah nampak dah kan? So, M dia di sini adalah
3. Okey. Yang kedua di sini. Okey nampak ni 6. Kita nak jadikan dia y sahaja. So kita buat apa? Bahagi kan? Bahagi dengan 6. So yang ni kita bahagi 6. Semua kita bahagi 6, bahagi 6, bahagi 6. So kita akan dapat yang ni y sahaja sama juga dengan yang ni 1/2 x negatif 9/6 dapat negatif 3/2. Okey, awak akan dapat macam ni. Okey So berapa nilai m yang kita nampak kat sini? M ialah M ialah 1/2. Sama tak? Sama tak? Tak sama. Maka kita boleh katakan garis lurus tidak. Garis lurus ini tidak selari. Kerana apa? Kalau nak tulis panjang lagi lah kan. Kerana kecerunannya berbeza. Kecerunan dia tidak sama. Kalau kecerunan sama, yes, itu adalah selari. Contoh, kita tengok pergi pada soalan yang kedua. Macam ni. Okey, nampak? So, ini M adalah 3. Okey, nampak Yang ni M3. Yang ni pula. Okey. Yang ni kita nak cari Y sahaja. So, apa sebelum tengok Yang ni Y kan? Okey. Saya ambil Y ni, 2Y ni. Kita pindahkan kat sana. Dia akan jadi 6X sama juga dengan 2Y kan? Tolak jadi tambah kan? Kita buat pelan-pelan lah. Nanti awak pening pula. Tolak jadi tambah. So 9 tambah 2Y. Okey Faham dekat sini Kita bawa pergi sana. Kita nak apa? Kita nak Y sahaja. So 9 pindah dekat sana. Jadi tolak. So dia akan jadi apa? Jadi tolak jadi negatif. So 6X tolak 9 sama juga dengan 2Y. Okey Macam ni. Okey kita bawa pergi sana. Kita sebab apa? Kita nak Y saja. So siapa yang kacau Y sekarang? 2, betul? So yang kacau Y adalah 2. So kalau yang kacau Y adalah 2, kita nak buat apa? Kita pindahkan supaya jadi bahagi. Ambil kita bahagikan. Bahagi ni 2, bahagi ni pun 2. So kita bahagi dengan 2 Kalau bahagi 2, okey ni bahagi 2, bahagi 2. So 6/2. Ini kita susun balik. Y letak depan lah. Kalau awak pening kan, Y letak depan. Okey, Y sama juga dengan 6X bahagi 2 dapat 3X tolak 9/2. Okey faham Macam ni. So berapa M dia kita nampak? Kita dah dapat Y. Y sama dengan 3X tolak 9/2. So M dia adalah 3. Lihat kat sini. M sama juga dengan 3. So kita boleh buat kesimpulan di sini. Garis lurus ini adalah apa? Adalah selari. Okey, sebab apa? Sebab kecerunannya sama. Okey Okey, cantik. Okay, kita akan pergi pada yang seterusnya. Awak cuba fahamkan apa yang kurang di sini Okey Kalau apa-apa Roger cikgu. Okey, saya insya-Allah kita akan tolong. Okey, bye. Assalamualaikum.